Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam kita sesi santai OBE. Kali ini kita kembali ke papan putih, drawing board. Soalannya adalah, berapakah CLO bagi setiap subjek? Jawapannya adalah 3, 2, 4, 11. Manakah pilihan jawapannya? Ya, betul. Jawapannya adalah semua di atas. Semua di atas. Paling banyak kita ada 3 PLO. Kebanyakan subjek kita akan dapati kalau kita buat adalah ada 3 PLO. Banyak yang 3 PLO. Dan ada sedikit sahaja yang 2 PLO-nya. Dan lagi sedikit yang ada 4 PLO. Dan lagi sikit malah 1 sahaja yang ada 11 PLO. Okey. Jadi mengapa jadi begini dan subjek mana jadi begini? Kita akan bincangkan. Bagi subjek yang ada 3 PLO, biasanya ialah subjek teras, subjek teras, dan biasanya 3 kredit. Bagi 2 PLO, biasanya subjek am dan juga biasanya 2 kredit. Bagi 4 PLO, biasanya subjek sem akhir, sem akhir di kampus, dan bagi yang 11 PLO, biasanya ialah subjek LI. Jadi ini kebiasaannya ya. Kita akan tengok dulu subjek yang 3 PLO. Saya pernah bincang dulu dalam satu siri talk yang sebelum ini, 3 segi PCLO, PLO. Okey. Setiap subjek biasanya ada. Jadi kita maklum bahawa subjek teras biasanya ada PLO, knowledge understanding ya. Pertama ada. Yang kedua ada PLO bagi practical ya, practical, dan juga satu lagi ialah PLO bagi efektif atau PLO lain ya. Okey. Dalam banyak subjek juga, praktikal ni digantikan dengan cognitive skill. Cognitive skill. Dan kadang-kadang juga ada juga yang berbentuk numeracy skill. Numeracy skill. Jadi itulah mengapa idealnya kita ada 3 PLO. Iaitu A3, P4 ya, dan biasanya ialah sini adalah C2 ya. Dan kalau kita ada cognitive skill, dia akan jadi C3 dan numeracy pun C3. Ini level belum taksonomi bagi setiap skill set. Dalam model segitiga ini jelas menunjukkan bahawa kita ada knowledge understanding, practical atau knowledge skill. Ini kita panggil sebagai core skill. Core, dan untuk efektif biasanya bersifat kita panggil sebagai generic. Maknanya umum generic. Generic. Okey. Seterusnya, tapi bila kita buat syllabus dalam format COPA yang baru, kita dapati ada wujud satu istilah lagi, iaitu transferable skill. Transferable skill ni yang mana satu? Tidak lain tidak bukan, ianya adalah semua yang efektif ni adalah transferable skill. Dan bagi cognitive skill pun transferable skill. Juga bagi numeracy skill. Mengapa begitu? Kerana kognitif dan numeracy, walaupun dia core dalam bagi subjek tersebut, maknanya dia membincangkan tentang subjek tersebut, tapi dari segi metod generalnya, dia boleh digunakan dalam aspek-aspek lain juga. Kaedah penyelesaian masalahnya ya, boleh digunakan dalam setting yang lain juga. Sedikit tambahan. Mengapa bila kita design, kita kata core, kita ada 2 PLO, iaitu knowledge understanding, ada practical atau ada cognitive skill. Kan inilah perkara yang kita sampaikan kepada pelajar teras dalam subjek ini. Ya, konten bagi subjek ini. Sebaliknya bila kita katakan efektif, walaupun efektif itu kita kaitkan dengan apa yang mereka buat, tapi poin utama bagi PLO efektif ialah mengukur efektif.
Ya, contohnya kita kata leadership. Dan leadership tu kita akan ukur sepanjang proses pembelajaran dan ketika mereka menyiapkan tugasan dan projek. That means the whole semester dia developing leadership. Bukan khusus kepada tugasan atau projek tersebut sahaja. Bagi subjek yang tidak mengikut garis panduan ini, iaitu mereka ini ada knowledge understanding dan dua lagi itu adalah kedua-duanya efektif dan efektif. Ada begitu. Ini khususnya bagi subjek yang memang dia punya kontennya berkait dengan efektif tersebut. Saya bagikan 3 contoh. Ya. Contohnya bagi subjek marketing. Saya kata marketing. Bagi saya marketing, dia ada PLO 1, iaitu knowledge understanding masih ada. PLO 1 masih kekal. Kemudian untuk pertama ialah digital skill, iaitu 6 dan juga entrepreneur, iaitu 10. Contoh yang kedua ialah bagi subjek career development contohnya. Career development ada PLO 1, kemudian apa dia? Melibatkan interpersonal kan. Career development sangat berkait dengan bagaimana kita boleh engage dengan orang. Interpersonal iaitu PLO 4 dan of course berkait dengan personal skill iaitu PLO yang ke-9. Contoh ketiga ialah subjek etika profesionalisme dalam pendidikan. Ya. Jadi dia ada PLO 1, etika profesionalisme dalam pendidikan. Kemudian apa dia? Dia melibatkan pengajaran iaitu komunikasi PLO 5 dan ada satu lagi iaitu etika iaitu PLO 11. Jadi kita perhatikan dalam ketika contoh ini mereka ada tidak ada practical dan cognitive skill tapi memfokuskan kepada efektif yang ada. A3. Cuma satu poin yang penting juga bagi subjek seperti ini, biasanya kita akan naikkan dia punya knowledge understanding dia kepada C3. C3. Mengapa? Kerana tak ada dah aspek lain yang ada. Dua-dua efektif, maka PLO 1 kita naik kepada C3. Beralih pula kepada subjek yang ada 2 PLO saja. Biasanya subjek AM. Contoh kita ada English. Jadi kita ada apa dia? Kita tak problem solving. Kerana English, kita belajar English. Tapi kita untuk memahami konteks, ada jawab soalan, itu kita masukkan sikit dalam problem solving. Jadi itu 2 dan juga tujuan belajar English adalah untuk communication. Communication. 2, 4. Okay. Seterusnya bagi subjek entrepreneur katakan. Basic entrepreneur skill. Entrepreneur. ET. Jadi dia apa dia? Entrepreneur melibatkan kepimpinan, tanggungjawab dan autonomi. Jadi ia PLO 8 dan juga of course entrepreneur itu sendiri iaitu PLO 10. Okay. Kemudian seterusnya contoh yang ketiga ialah etik dan moral. Etik dan moral. Apa dia? Etik dan moral. Etik moral melibatkan perhubungan antara individu. Ya, jadi itulah 4. Dan juga melibatkan etik dan moral sendiri iaitu 11. Ya. Jadi di sini jelas ada 2 sahaja. Kenapa dia? Kerana tidak ada knowledge understanding. Kerana dia tidak melibatkan core bidang tapi generic skill sahaja. Jadi kita tak panggil knowledge understanding. So knowledge pun kita exam sekalipun kita akan masukkan juga dalam penilaian efektif bagi kes subjek-subjek generic seperti ini. Beralih kepada yang ada 4 pula. 4 pula. Ini biasanya wujud pada subjek sains akhir ya. Di mana kita memang apply tiga-tiga kita tu. Okey. Tiga-tiga kita di mana kita ada knowledge understanding, practical atau kognitif dan juga efektif. Tapi tambah satu lagi. Efektif juga sini. Okey. Mengapa perlu ada 4? Ingat balik ya blueprint. Bila kita blueprint, kita ada satu semester iaitu sem akhir sebelum pelajar pergi lain. Dan kita ada 11 semua 11 semua PLO. Dan pada sem akhir ini, kita nak ada tick dalam semua PLO mereka. Jadi bila kita tik semua, of course, bila kita buat 3, ada yang tak cukup.
Jadi kita kena tambah lagi lah. Tambah lagi tu melibatkan kita perlu tambahkan efektif pada mana-mana subjek dan dia jadilah 4. Jadi 4 ni memang kita tak suka kerana dia membebankan kita dari segi design, delivery dan juga penilaian. Tapi apa boleh buat kerana ini adalah pelajaran SEM akhir dan kita nak menguji grup ini supaya kita dapat tahu status PLO-nya bagi semua PLO. Jadi itulah kerana terpaksa kita buat 4 juga bagi SEM akhir sebelum pergi LI sahaja. Okey, clear? Okey, last sekali adalah bagi yang ada 11. 11 PLO. Maknanya 11 ni adalah semua PLO ada. Semua. Okey, jadi bila akan berlaku? Ketika pelajar menjalani LI. Okey. Apa rasional kita? Okey, begini ya. MQA menetapkan pelajar kena belajar 11 PLO ini, menguasai 11 PLO ini, maksudnya apabila mereka bekerja nanti, 11 PLO ini adalah basic requirement of life. Maka mereka mesti ada 11 PLO ini untuk berjaya dalam hidup, untuk hidup dalam keadaan stabil, membangun dan menyumbang kepada negara, sosial dan sebagainya. Maka kena ada 11. Jadi 11 ini adalah kiranya macam wajib bagi setiap orang dalam dunia pekerjaan yang sebenar. Okey. Ya, jelas Kemudian 11 ini jugalah yang kita agih-agihkan sepanjang pengajian mereka. SEM 1, SEM 2, SEM 3, SEM 4. Yang mana ada tadi kita cakap dia ada 3 PLO, ada 2 dan ada yang ada 4 PLO. Maknanya kita agih-agih. Mana sebanyak pengajian kita telah pun melatih mereka dengan 11 PLO ini. Oleh itu, kita ada satu fasa intermediate antara sesi pembelajaran dengan sesi pekerjaan. Belajar dan kerja. Iaitu ketika mereka membuat LI. Jadi, ini adalah fasa cuba jaya ataupun test run. Menterjemahkan dalam suasana pekerjaan, tapi mereka tidak ada belajar. Mereka tidak belajar. Tidak ada delivery process. Tidak ada teaching learning process. Semasa LI, mereka hanya terpraktikkan dan mereka learn by doing. Saya ulangi ya. Jadi semasa LI, pelajar mempraktikkan 11 PLO tersebut. Self-reflection, self-exercise untuk menjalankan tugas yang diberi mengguna pakai seluruh 11 PLO. Contohnya pengetahuan. Penting tak pengetahuan? Penting. MQA pun bila datang, dia tanya pelajar atau menguji pengetahuan asas pelajar. Maknanya, majikan atau supervisor sendiri pun rasa cuak jugalah kalau pelajar tak tahu benda-benda basic. Kan? Tanya benda basic tak tahu. Sedangkan benda tu ialah subjek yang dibelajar masa di kampus dulu. Jadi maknanya knowledge understanding pun penting. Praktikal lagilah penting. Kemudian seterusnya kognitif, menyelesaikan masalah lagi penting. Kan? Dan mana semua itu boleh dipakai dalam semasa menjalani latihan industri. Begitulah sahaja pada kali ini. Sekian, terima kasih.